Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Kita sambung lagi bacaan kitab kita ini Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة ببردة فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه وقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه رواه البخاري. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah wa yusibu 'alaiha dan membalas pula. Bahkan Nabi kadang-kadang membalas itu lebih banyak daripada apa yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi suatu ketika seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu burdah, dengan satu selendang. Faqalat ya Rasulullah aksuka hadhi. Lalu perempuan itu kata lagi, ya Rasulullah aksuka hadhi. Boleh ke tak aku nak beri kamu ni? Boleh ke tak aku nak bagi kepadamu ni burdah? Dalam hadis lain Nabi kata ya aku boleh. Burdah ini dibuat burdah ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disulam dengan tangan dia sendiri, perempuan itu sendiri. Fa akhadha sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dalam keadaan berhajat kepadanya. Nabi berhajat, Nabi perlu. Falabisaha, Nabi pakai. Fara'aha alaihi rajulun minas sahabati faqal. Lalu melihatlah burdah itu di atas badan Nabi SAW oleh seorang lelaki daripada sahabat. Seorang sahabat tengok Nabi pakai. Lalu dikata faqala ya Rasulullah wa Rasulullah ma ahsana hadhi. Comelnya gitulah. Baiknya lah burdah ni. Faksuniha. Boleh tak pakai kang burdah ni pakai pada saya? Gitu. Faqala na'am. Nabi kata boleh. Falamma qama alaihi salatu wassalam. Lalu tak kalalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Lalu lamahu ashabu. Marahlah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wa qalu. Lalu Allahumma salli ala Muhammad. Mereka berkata, sahabat-sahabat tadi berkata, ma ahsanta hina ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadhaha muhtajan ilaiha. Engkau telah tidak berbuat baik tak kala kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dalam keadaan berhajat. Nabi perlu sangat kepada burdah tu. Tiba-tiba mau pergi mitok. Gitu. Thumma sa'altahu iyyaha, kemudian kamu pergi mitok pula burdah tu. Wa qad arafta annahu la yus'alu shay'an fayamna'u. Engkau pun tahu dah bahawasanya kalau kamu minta, kalaulah Nabi SAW itu diminta sesuatu perkara, Nabi tak akan menolak. Rawahul Bukhari. Adakah di sini maknanya sahabat ini berlaku biadab pada Nabi SAW? Jawabnya tidak. Tetapi perbuatan ini adalah kerana sebenarnya sahabat ini, Sayyidina Sahal ini, mahu untuk burdah itu menjadi kain kafannya ketika mana beliau meninggal dunia akan datang. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni ingat ke maknanya Sahal ini nak pakai selalu. Bukanlah maksudnya Sayyidina Sahal ini, sahabat ini nak minta secara langsung. Tapi beliau minta untuk dijadikan kafan sebagai mengambil berkat burdah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Daripada ini diistimbakkan, didatangkan hukum bahawasanya boleh seorang murid, seorang orang yang mana penuntut tasawuf, salik tarik tasawuf ini, dia minta daripada syekh-syekh untuk mengambil berkat dengan pakaian. Syekh, saya nak ambil berkat dengan kopiah syekh, boleh, tak ada masalah. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pengasih. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjazalah. Dan tidaklah seseorang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa'adah, kecuali Nabi akan buat baik, wa anjazalah, dan Nabi akan tunaikan apa yang dia perlu. In kana indah, jikalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada benda untuk diberikan kepada orang itu. Wa amma suja'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau amma syaja'ah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan syuja'ah, syaja'ah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam anjadan nas, maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang seberani-berani manusia. Wa asja'ahum, dan juga orang yang paling kuat hati nak menentang ketakutan. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, kata Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah, laqad ra'aituni yawma badrin wa nahnu naludhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat, laqad ra'aituni yauma badrin, aku telah melihat diri aku ini. Maksudnya aku tengok diri aku ni pada perang Badar, wa nahnu naludhu bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini maksudnya bukanlah aku melihat diri aku, tetapi wallahi laqad absartu nafsi. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat diri aku. Aku telah memandang diri aku ketika itu pada perang Badar. Wa nahnu naludhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kami ini pada perang Badar itu, dalam keadaan kami berlindung, naludhu, berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk belakang Nabi. Maknanya Nabi duduk depan. Berani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panglima perang, Nabi panglima perang, Nabi pemimpin, Nabi tu imam, semua Nabi duduk depan. Wa huwa aqrabu ilal adu, dan Nabi adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Wa kana min asyaddin nasi yauma idzin ba'sa, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu adalah orang yang paling kuat, paling berani nak melawan ketakutan pada hari itu. Ba's boleh terjemah kepada khauf. Wa qala aidan, dan berkata juga Ali radhiyallahu taala anhu, kunna idza hamiyal ba'su, kami ini tak kala mengetahui dengan satu ketakutan, maksudnya berkecamuk perang, walaqiyal qaumul qauma, dan tak kala juga bertemu dengan satu kaum. Maksudnya bertemu dengan satu kaum, bertemu dengan satu kelompok musuh. Ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun aqraba ila al-aduwwi minhu, tidak adalah seseorang itu dekat dengan musuh kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar jelas suara dah? Takut dah dengar jelas je. Baik. Wa qila kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilal kalam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kurang bercakap. Qalilal hadis, juga kurang bercakap. Fa idza amara an-nas bil qital tashammara, tetapi tak kala apabila Nabi menyuruh sahabat-sahabat kepada berperang, tashammara, Nabi bersedia. Wa kana min asyaddin nasi ba'sa, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani. Wa kana syuja'u huwa alladhi yaqrubu minhu fil harb, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling berani, yang mana yaqrubu minhu fil adu, Nabi dekat daripadanya pada perang. Liqurbihi minal adu, kerana dekatnya Nabi dengan musuh. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pergi menerpa kepada dia ketika mana perang, dan juga orang duduk dekat dengan dia. Wa qala Imran ibn Husain, dan adalah Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma, katanya, ma laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam katibatan illa kana awwala man yadrib. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu kelompok musuh illa kana awwala man yadrib, kecuali ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama berperang. Wa qalu wa kana qawiyal batshi, dan mereka berkata wa kana qawiyal batshi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kuat
dalam berperang ni. Walamma ghasyiyahul musyrikun, tak kala dikepungnya orang musyrik, nazala an baghlatih, ketika mana perang Hunain, orang kafir musyrik dikepung orang Islam, nazala an baghlatih, Nabi turun daripada bagolnya. Faja'ala yaqul, Nabi ni bagol ini jarang masuk perang. Bila mana sebab apa? Sebab dia ni kalut. Dalam keadaan huru-hara ni jadi kalut. Faja'ala yaqul, lalu Nabi berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Lalu Nabi berkata, Nabi bersabda, aku Nabi tidak tipu. Aku ni keturunan daripada Abdul Muttalib. Fama ru'ya yauma idzin ahadu asyadda minhu. Tidak adalah dilihat orang yang paling berani pada ketika itu menentang kabilah Hawazin. Ramai sangat. Wasa'ala rajulun al-Bara'. Sekejap nak baiki handset sekejap. Sebab dia macam bengong sikit. Kau orang je bengong. Kadang-kadang handset bengong juga. Nak betul comel. Cuaca pun panas. Handset panas. Baik. Sambung. Sambung kita baca kitab kita. Baik. Wasa'ala rajulun al-Bara'. Seorang lelaki bertanya kepada al-Bara'. Radhiyallahu ta'ala anhu, pada ketika afarartum yawma Hunainin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu berpaling? Orang tanya kepada al-Bara', adakah kamu berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya, memang orang pakat lari daripada Nabi. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafir. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lari, tak tembak lagi. Ketika berkecamuknya perang, walaupun dikepung, Nabi tak lari. Kana Hawazin rumatan. Ada Hawazin itu rumah. Siapa-siapa nak tengok perbincangan panjang tentang perkataan Nabi tadi tu, anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, itu seolah-olah syair, seolah-olah ada sajak padanya. Boleh tengok dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di situ ada diterang sedikit sebanyak berkenaan adakah Nabi SAW pernah bersyair. Sebab Nabi SAW dinafikan oleh Quran, Nabi bukan penyair. Wa inna lamma hamalna alaihim in kashafu fa akbabna 'ala al-ghanaini fastaqbalatna bis-siham. Adalah kaum Hawazin itu rumah pemanah-pemanah. Wa inna lamma hamalna alaihim in kashafu. Tak kala kami nak menang ke atas mereka, in kashafu. Mereka ni in kashafu, mereka keluar balik. Fa akbabna 'ala al-ghanaim. Mereka pakat duduk nusuk belaka. Lalu kami pun fa'akbabna, kami menerkam harta rampasan perang. Fastaqbalatna bisiham. Lalu mereka ambush balik. Mereka kembali balik dengan as-siham, dengan anak panah, banyak anak panah. Thumma qala, kemudian kata al-Bara', laqad ra'aituhu ala baghlatihi al-bayda. Dan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku melihatnya Nabi SAW duduk atas bagal yang putih, yakni dul-dul tu. Wa Abu Sufyan bin al-Harith akhidun bil jamha. Dan dalam keadaan Abu Sufyan bin al-Harith memegang pada tali kekangnya. Terik ni tali kekang. Tak boleh ke depan. Dengan bagal-bagal pun nak ke depan juga. Dengan sebab Nabi SAW duduk atas. Kerana mereka pegang itu, takut jika tidak dipegang, takut Nabi laju ke arah musuh-musuh. Wa huwa yaqul, dalam keadaan Nabi bersabda, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, fama ru'ya yawma idzin ahadun kana ashadda minhu. Tidak adalah dilihat pada hari itu orang yang lebih gagah, orang yang lebih berani pada perang itu selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abbas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, lamma taqal muslimuna wal kuffar wallal muslimuna mudbirin. Tak kala bertemu orang kafir dan orang Islam, wallal muslimun dan mudbirin. Berpalinglah orang Islam dalam keadaan membelakangi musuh lagi. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakkidu baghlatahu nahwal kuffar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan yurakkidu baghlatah, menjadikan baghat itu menghentak-hentak kaki
nahwal kuffar, seolah-olah nak menuju kepada orang kafir. Wa ana akhidhum bilijamiha, dan aku ketika itu memegang pada tali kekangnya. Dalam satu riwayat Abu Sufyan, dalam satu riwayat Abbas, aku fuha iradata alla tusri'. Kerana nak takut-takut Nabi ni akan bersegera nak ke arah musuh. Wa Abu Sufyan akhidun birikabih, dan ada Abu Sufyan itu berpegang pada rikab. Lijam ni tali kekang di mulut tu. Rikab ni pada pelana. Pada pelana. Wa qad kana Ubay bin Khalaf yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina iftada yaum Badr. Dan berkatalah Ubay bin Khalaf, orang kafir yang masyhur ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala iftada yaum Badr, nak tebusnya dirinya pada perang Badar. Indi farasun a'lifuha, aku ada seekor kuda yang aku beri makannya. Kulla yaumin faraqan min zurratin aqtuluka 'alaiha. Setiap hari faraqan, faraqan ini ialah bersama dengan 19 retil daripada jagung. Yang aku guna untuk membunuh kamu, untuk aku gunakan untuk bunuhmu wahai Rasulullah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kan Nabi berkata, ana aqtuluka insya-Allah taala, aku akan bunuhmu insya-Allah. Falamma ra'ahu yawma Uhud shadda Ubayyun ala farasihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi melihatnya pada perang Uhud, syadda Ubay. Siapa tengok ni? Ubay tengok Nabi. Syadda Ubayyun ala farasihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf ini berlari menuju kepada Nabi naik kuda. Fa'taradahu rijalun minal muslimin, lalu menahannya orang-orang daripada muslimin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakaza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaza, Nabi buat buka. Ai khallu tariqah. Buka jalan. Wa tanawala al-harbata min al-Harith bin as-Sammah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tombak pendek daripada Harith bin Sammah. Fantafadha biha intifadatan tatayaru anhu tatayur asy-sya'ra. Lalu terketa-ketalah. Fantafadha biha intifadah. Maksudnya di sini dia bukan secara hakiki tapi isti'arah. Maksudnya bergeraklah harbah ni. Harbah ini bergerak seumpama tatayur asy-sya'ra. Bergerak seumpama sya'ra ni lalat merah. Bergerak seumpama bergerak lalat an zahril ba'ir idzan tafad. Daripada zahril ba'ir, daripada belakang unta, idzan tafadha, jika sekiranya dia bergerak, jika sekiranya dia dilancarkan. Thumma istaqbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fata'anahu fi 'unuqihi ta'nah tada'da minha an farasihi miraran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan dia ketika mana perang tu beradak dengan Malik. Fata'anahu fi 'unuqihi, lalu Nabi menikam pada tengkoknya. Ta'natan, dengan satu tusukan dengan harbah tadi tu. Lalu tadi tu bukan Nabi lempar, tapi harbah itu duduk atas kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, seolah-olah tak sabar dah nak cocok tekak Ubay bin Khalaf. Begitu. Ada aminha an farasihi miraran. Lalu tergoleklah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lempar tu kena pada tekak ni, tergolek dia jatuh daripada kuda dia 2-3 kali. Bal kasara dhil'an min adla'i. Bahkan kata dalam satu qil kata jatuh dia tu daripada kuda, patah tulang rusuknya. Faraja'a ila Quraisyin yaqul. Lalu orang tadi Ubay bin Khalaf tadi kembali kepada Quraisy, dia berkata, qatalani Muhammad. Muhammad telah bunuh aku. Wa hum yaqulun. Lalu Quraisy tu kata, la ba'sa bik. Tak apa, tak ada masalah. Faqala law kana ma bi jami'in nasi laqatalahum alaysa qad qala ana aqtuluk. Lalu Ubay berkata, law kana ma bi jami'in nasi laqatalahum. Jika dibahagikan sakit ini kepada manusia, nescaya mati belaka manusia. Sakitnya kena tikamang Nabi, kena lontarang Nabi tu. Nabi tadi tu disebut seumpama lalat merah tu Nabi pegang. Nabi pegang tu bergetar-getar tu. Lalu bila Nabi nampak Nabi beradak molek, Nabi lepak.
Nabi lepas. Lalu bila balik kepada Quraisy, orang tadi sebut, kalaulah maksudnya sakit yang terkena pada tekuk ini dibahagi-bahagi, saya mati belaka manusia. Maksudnya sakit sangat. Alaysa qad qal, tidaklah Nabi pernah sebut, ana aqtuluk, aku akan membunuhmu. Wallahi lau basaqa alayya laqatalan. Demi Allah, kalaulah Nabi berduduh pada aku pun, nescaya dia akan bunuh aku. Fama tabisarifin fi qufulihim ila Makkah. Lalu matilah dia di satu tempat namanya Sarif. Lebih kurang 6 batu nak masuk kota Mekah. Wal faraqu, faraqu itu mikyalun yasa'u 16 ritlan. 19 ritil ataupun 3 sok. Kullu ritlin mi'atun wa thalathuna dirhama. Setiap ritil itu adalah 130 dirham. 130 kali 16. Banyak tu. Banyak sangat. Wasya'ra zubabun ahmar. Maksud sya'ra itu lalat merah. Waqila azraq, lalat biru. Kita ni lalat hijau lah. Yaqa' 'ala al-ibli fayudhiha adan syadida. Dia duduk di atas ibil, unta. Fayudhiha adan syadida. Dia menyakiti unta itu dengan satu sakit. Yang mama sakit. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia. Wa ajwaran nas, sebaik-baik manusia juga. Semurah-murah hati. Wa asja'an nas, dan juga seberani-berani manusia. Wa laqad fazi'a ahlul madinati dzata lailah. Suatu ketika kecoh lah ahli Madinah pada satu malam. Fantalaqan nasu qibala as-saut, lalu manusia bergegas ke arah satu suara. Fastaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berjumpa Nabi ni dalam keadaan kembali dah daripada tempat bunyi itu. Qad sabaqan nas ila as-saut, Nabi pergi awal lagi kepada suara itu. Nabi potong manusia. Wa huwa yaqul, lalu Nabi bersabda, lan tura'u, jangan takut. Wa huwa ala farasin li Abi Talhah uryin, dan Nabi SAW itu dalam keadaan naik kuda Abi Talhah tanpa pelana. Ma alaihi sarjun, tidak ada pelana. Wasayfu fi unuqih, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pedang itu di dalam sarung. Faqala, lalu Nabi berkata, laqad wajadtuhu bahra, aku mendapatinya ianya bahr ini laju berlari. Maknanya laju kuda ni. Hari itulah Nabi puji kuda. Wa hadzal faras ismuhu al-mandub. Kuda itu nama al-mandub, milik Sayyidina Abi Talhah Zaid bin Sahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapa tiri kepada Anas bin Malik. Wa fi riwayatin al-Bukhari, inna ahlal Madinati fazi'u marrah. Pada riwayat Bukhari, suatu ketika ahli Madinah ini takut. Farakiban Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan li Abi Talhah kana yaqtif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda Abi Talhah kana yaqtif. Ataupun kana yaqtuf, boleh belaka dua-dua. Asalnya kana yaqtuf ini yakni slow, lambat jalan. Falamma raja'a qal, apabila Nabi balik, qala, Nabi bersabda, wajadna farasakum hadza bahra. Aku mendapati kuda kamu ni laju. Bahrnya asal laut. Tapi maksud di sini ialah wasi'ul jari. Lari laju. Fakana ba'du la yujara. Selepas lari pada itu, tidak ada lagi kuda boleh pintah, boleh potong kuda Abi Talhah ni. Qauluhu bahra al-bahr al-farasul jawadul wasi'ul jari. Kuda yang cergah, yang laju lari. Wa yaqtifu, maksud yaqtifu yuqalu qadafa al-farasu fi masyih idza tadayaqa khatuh. Yaqtif ni maksudnya disebut ayatnya qadafa al-farasu fi masyih idza tadayaqa khatuh. Maknanya langkah kuda ni pendek. Wal qutufu min ad-dawabi wa ghairiha al-bati, maksudnya lambat. Kita sambung lagi bacaan kitab kita ni, masuk kepada bab yang baru. Sekejap. Bab yang baru. Masuk bab apa pula? Masuk kepada bab yang ke-6, pada sifat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Ta'ala jadikan kita ni ahli ibadat seumur hidup kita ni. Baik dalam keadaan tidur, baik dalam keadaan jaga. Kita sedar diri kita ni hamba Allah Ta'ala. Hamba ni bukan orang yang sepatutnya boleh bercakap, bukan ahlullah, jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi hamba minta lah, maknanya muslim-muslimat doa supaya hamba ni boleh pahala
boleh juga darjat dekat dengan Allah Taala. Fi sifati ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salatihi wa saumihi wa qiraatihi. Bab yang keenam pada sifat ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembahyangnya, wa saumihi wa qiraatihi dan puasanya dan qiraahnya. Bacaan Quran, wa fihi thalathatu fusul dan di alamnya ada 3 pasal. Ada 3 pasal. Al-faslul awal fi sifati ibadatihi sallallahu alaihi wasallam wa salatihi. Pasal yang pertama pada sifat ibadat Nabi SAW dan sembahyangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana atqakum lillahi ta'ala, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ashaddukum lahu khasyah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Taala. Khasyah ini maksudnya takut dengan makrifah. Maksudnya di sini Nabi orang yang paling kenal pada Allah Taala. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, inni la'alamukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Sungguhnya aku ni orang yang paling mengenali dengan Allah Taala, wa ashaddukum lahu khasyah, dan aku orang yang paling kuat takut pada Allah Taala. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dalam hadis Bukhari ni, jikalau sesungguhnya engkau tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit, nangis banyak. Ini menjadi bukti juga Nabi SAW ada benda Nabi boleh cerita, ada benda Nabi tak boleh cerita. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim ada sebut an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi nyawa Muhammad yang berada pada kekuasaannya, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Jika engkau tengok apa yang aku tengok, nescaya engkau akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah, sahabat-sahabat tanya, kamu lihat apa ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ra'aitul jannata wan nar, aku melihat syurga dan neraka. Perkataan Nabi SAW ini, ra'aitul jannata wan nar, menjadi dalil bahawasanya syurga dan neraka telah ada. Dan juga dalil bahawasanya syurga dan neraka itu telah dicipta. Wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sehingga bekak dua kakinya. Faqilalah, lalu Nabi dikatakan kepada Nabi, atatakallafu hadha, adakah, dalam satu riwayat orang yang tanya ini ada Sayyidina Umar, atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Adakah engkau memberatkan diri kamu dengan perkara ni? Allah Ta'ala telah mengampunmu apa yang terdahulu dan apa yang kemudian daripada dosamu. Qala, lalu Nabi bersabda, afala akuna abdan syakura, tak boleh ke aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur kerana banyak nikmat diberi kepada diri dia, diri Nabi, diri baginda, juga syukur kerana umat dia ni banyak juga nikmat. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, wastushkila hadha qadiman wa haditha, dan dikira ada masalah. Maksudnya ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kekeliruan di sini, qadiman wa haditha, di zaman dulu dan di zaman sekarang, bi annahu sallallahu alaihi wasallam la dzamba alaihi, bahawasanya Nabi SAW tidak ada dosa padanya, likaunihi maksum, akan Nabi maksum. Bagaimana disebut sini? Sayyidina Umar kata, Ta'ala tu mengampun dosamu yang kemudian dan dosamu yang akan datang. Wa ahsanu ma qila fih, dan jawab yang paling baik sekali, annahu min babi, ini semuanya termasuk dalam bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan orang yang biasa, sayyiatul muqarrabin, itu adalah keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang mana dekat dengan Allah Ta'ala buat sembahyang 2 rakaat qabliyah zuhur, dosa. Tapi kalau dia buat 4 rakaat baru boleh pahala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala buat sesuatu ni
kerana syurga, boleh dosa. Tapi kita orang awam ni, orang yang lekeh-lekeh, tak sampai tahap muqarrabin, ulama pun tak sampai, maka kita buat amalan buat kerana syurga. Tak apa, tak ada masalah dah. Tak jadi syirik, tak jadi berdosa. Begitu juga Nabi. Nabi ni bukan maksudnya ada dosa. Tapi kalau Nabi ni rasa tak sedap, tak buat perkara yang paling tinggi sekali. Idil insanu la yakhlu an taqsir. Manusia itu juga tidaklah dia terkosong, yakni tidaklah seorang manusia itu tidak selamat daripada kecuaian. Min haitsu dha'ful ubudiyyati ma'a 'azamir rububiyyah. Daripada sekira-kira kelemahan ubudiyah, perhambaan bersama dengan keagungan ketuhanan. Tuhan kita ni agung. Tuhan kita ni agung. Kita ni pula makhluk yang maha lemah. Maka kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahu bila kita sampai betul-betul nak buat amalan tu tepat ke tak dengan apa yang Allah Ta'ala, sampai ke tak makom yang Allah Ta'ala nak. Gitu. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam fi a'lal maqamat wa arfa'id darajat fi ibadatihi wa ta'atihi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setinggi-tinggi maqam, pada setinggi-tinggi darjat pada ibadatnya dan ketaatannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau, ma abadnaka, kami tidak sembah engkau, haqqa ibadatik, dengan sebenar-benar perhambaan. Yo, keripah ya, kat api. Baik. La uhsi sana'an alaik. Aku tidaklah mengira, tidaklah terkepung, tidaklah terkira puji-pujian ke atas. Anta kama asnaita ala nafsik. Ada api? Ada apa? Engkau seperti mana engkau puji atas dirimu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya puji-pujian aku ke atasmu ni tak sampai kepada sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Kerana pujian kita ni daripada hamba yang maha kurang, Allah Ta'ala puji diri dia pula pada sudut dia yang paling sempurna. Walidhalika qila. Oleh kerana itu dikatakan al-maghfiratu qisman. Maghfirah itu, keampunan itu dua jenis. Maghfiratun lil awam, keampunan bagi orang awam, wahya musamahatun minaz dzunub. Maksudnya ditoleransi, ditolak ansur pada zunub, pada dosa. Maksudnya kita ada dosa, kita minta ampun. Itu orang awam. Wa maghfiratun lil khawas, dan keampunan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wahya musamahatuhum minat taqsir. Maksudnya terjaga toleransi, tolak ansur daripada tafsir segala kelemahan. Maksudnya kekurangan-kekurangan dalam ibadat. Intaha. Habis apa? Habis kalam bait juri. Wa 'anil Aswad ibn Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Faqalat, daripada Aswad, aku tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala tentang sembahyang Nabi pada malam hari. Faqalat, lalu Nabi berkata, kana yanamu awwalal lail, Nabi tidur awal malam. Lepas Isyak Nabi tidur, kecuali ada beberapa perkara besar saja yang Nabi akan tidak tidur. Nabi tidak sibuk dunia, tidak disibukkan dengan dunia selepas daripada Isyak. Summa yaqum, kemudian Nabi bangun. Fa idza kana minas sahari aw tara, apabila pada waktu sahur Nabi sembahyang witir, yakni Nabi menutup malam lah, menutup malamnya dengan sembahyang witir. Summa ata firasyah, kemudian Nabi datang kepada tempat tidurnya. Jadi malam Nabi ni dibahagi kepada 6. Dibahagi kepada 6. Tidur pada awal tu, bukan pada pertama, sebab waktu malam ni bermula masuk waktu maghrib. Waktu maghrib. Habis pula waktu subuh. Jadi dibahagi dibahagi kepada 6. Contohnya pukul 7. Pukul 7 malam maghrib. Pukul 7 pagi subuh. 12 jam. Maka kita bagi kepada 6. Jadi setiap bahagian tu jadi 2 jam. 2 jam.
2 jam tu Nabi SAW ambil semayang itu pada bahagian 4/6 dengan 5/6. 4/6, 5/6. Itu Nabi semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi bangun qiyamul lail. Bahagian yang terakhir pula 6/6, Nabi tidur sekejap untuk bangun semayang subuh dalam keadaan rajin. Dan juga nak suruh tak nampak letih pada muka ketika mana semayang subuh. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli. Tetapi jika sekiranya Nabi ada hajat, yakni nak jimak lah, alamma bi ahli, Nabi akan mendekati kepada isterinya. Fa idza sami'a al-adzana wa sabah. Apabila Nabi bangun, Nabi dengar azan, Nabi akan bangun terus. Fa in kana junuban, jika sekiranya Nabi berjunub, afadha alaihi minal ma', Nabi akan mandilah. Wa illa, jika tidak, tawadda'a wa kharaja ila solat, Nabi akan berwuduk dan keluar kepada solat. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu bata 'inda Maimunata ummil mu'minin wa hiya khalatuhu radhiyallahu ta'ala anha. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya dia tidur, Abdullah Ibn Abbas, dia tidur di si Maimunah. Maimunah ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah. Dan beliau ini, yakni Abdullah bin Abbas ni, datang kerana diutus oleh ayahnya untuk tengok Nabi solat malam macam mana. Jadi hari ni tengok tidur dengan mak saudara dia sebelah mak. Isteri kepada Al-Abbas, adik-beradik dengan Maimunah. Tidur. Bari giliran Maimunah. Qala, kalau kata Ibn Abbas, fataja'tu fi 'ardil wisadah. Lalu aku tidur pada tepi rata. Dan Nabi duduk tengah. Maksudnya Nabi, Maimunah, Nabi, tepi ni pula Ibn Abbas. Yang di batas panjang. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjerenggeng. Yakni duduk di atas lambung kanang. Duduk di atas lambung kanang, pada fi tuliha, pada batas panjang itu. 3 orang sekaligus. Baik. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur hatta idan tasafal lail, sehinggalah pada pertengahan malam. Au qablahu biqalil, ataupun sebelum pertengahan malam itu dengan sedikit. Ni syok daripada Ibn Abbas. Au ba'dahu biqalil, ataupun selepas daripadanya sedikit. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkejut di malam hari. Faja'ala lamsahu an-nawma an wajhi. Nabi menyapu mukanya. Thumma qara'a al-'ashra al-ayatil khawatim min surati Ali Imran. Nabi membaca 10 ayat. Ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Allati awalha, yang mana awalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sampai habis. Ini pun sunat. Saya pernah tanya Ustaz Abu Usamah Nabiyah Al-Bandani, kalau kita bangun subuh boleh tak kita nak baca ni? Kita nak kerja qiyamul lail? Dia kata boleh, tak ada masalah. Thumma qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun kepada mangkuk. Shan ni tempat air mu'allaq, yang tergantung untuk jaga tu air tu daripada masuk binatang ataupun untuk menyukkan air tu. Fa ahsanal wudu fatawadda'a minha. Lalu Nabi pun ambil wudu. Fa ahsanal wudu, Nabi memperbaikan wudunya. Thumma qama yusalli. Kemudian Nabi bangun semayang. Qala Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, faqumtu ila jambih. Lalu aku bangun. Faqumtu ba'da ila jambih. Selepas daripada Nabi berwudu, aku pun bangun. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si. Jadi Abdullah bin Abbas ini bangun semayang juga bersama dengan Nabi. Thumma akhadha bi udhunil yumna fafatalaha. Jadi di sini Nabi SAW ambil tangan kanan Nabi, letak atas kepala Ibn Abbas. Ambil. Supaya turun berkat pada kepala Ibn Abbas ni.
Thumma akhadha bi udhuni, kemudian Nabi pegang pula telinga. Fa fatalha, Nabi mainkan telinga dia. Main. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, fa akhadha bi udhuni, lalu dalam riwayat lain Nabi pegang telinga. Fa adarani an yamini, kemudian Nabi Nabi memalingkan, letakkan di belah kanannya. Sebab apa? Asalnya Ibn Abbas sembahyang di belah kiri Nabi. Kemudian marinya Ibn Abbas ni di belah kiri, Nabi ambil pegang telinga ni, bagi tak ke belakang. Biar duduk sebelah ni. Gitu. Fa shalla rak'atain, Nabi SAW sembahyang 2 rakaat. Thumma rak'atain, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat. Thumma rak'atain, 6 rakaat. Thumma rak'atain, 8 rakaat. Thumma rak'atain, 10 rakaat. Thumma rak'atain, kemudian 2 rakaat. Yani sita marrat, 6 kali. Yani 12 rakaat. Thumma autara, kemudian Nabi sembahyang witir. Sembahyang witir. 3 rakaat. Thumma taja'a hatta ja'ahul muadzin, kemudian Nabi berbaring di atas lambung kanan sehingga datanglah muadzin. Ini sunat. Sunat daripada masuk waktu kita duduk atas lambung, ataupun ketika mana nak menunggu waktu, nak menunggu tu imam tu qamat, kita duduk berjengkel, duduk atas lambung kanan di dalam masjid, tak ada masalah. Tak ada sunnah yang ditinggalkan. Faqama fa shalla rak'atain khafifatain thumma kharaja fa shalla subh, kemudian Nabi SAW bangun sembahyang 2 rakaat yang pendek, sembahyang sunat subuh. Kerana sembahyang sunat subuh ini pendek saja, tak sunat panjang. Thumma kharaja fa shalla subha, kemudian Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi sembahyang subuh sama dengan sahabat-sahabat. Wa fi sahihi an Anas, pada hadis yang sahih daripada Anas, yakni sahih ini sahih Bukhari, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, kana yatawaddau 'inda kulli salah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk pada setiap kali solat. Pada setiap kali solat. Wa an Ibn Abbas aidan, daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, qala, kata dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan, Nabi sembahyang 13 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil-lail manahu min dhalika an-naum aw ghalabathu 'ainahu shalla min an-nahari 12 rak'atan. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya tak sembahyang malam, mana'ahu min zalika naum, Nabi tak boleh sembahyang itu sebab tidur. Au ghalabatuhu ainah, terkalah dengan mata, maksudnya mata Nabi ngatuk roh lalu. Nabi akan sembahyang di siang hari 12 rakaat sebagai qada kepada sembahyang malam tu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-lail falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatain. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, apabila seseorang daripada kamu berdiri sembahyang pada malam hari, falyaftatih salatahu, maka mulakanlah solatnya dengan 2 rakaat yang ringan, supaya takut-takut jadi malah, biar naik stakok sampailah kepada 2 rakaat yang panjang. Kejap, hamba nak ambil air sekejap dah. Dahaga nak. Cuaca panas, api pula tak ada, elektrik tak ada. Sekejap dah. Alhamdulillah, ada lagi dah. Qala, sambung balik. Baik. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatawassattu atabatah. Daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kata bahawasanya
annahu qala, bahawasanya beliau kata, la armuqanna salata Rasulillah. Aku nak tengok betul-betul semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La armuqanna ni perhati betul-betul. Fatawassattu atabatah. Ini ketika mana musafir ni. Lalu aku pun menjadikan benda kemah, kayu kemah itu je sebagai bata aku. Au fustatah, ataupun fustat, kayu kemah juga. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini khafifatain. Kemudian Nabi SAW semayang 2 rakaat yang ringan, yang pendek. Thumma salla raka'ataini tawilatain. Kemudian 2 rakaat yang panjang. Tawilatain, panjang pula. Zakara lafdhu tawilatain 3 kali. Thalatha marrat. Tawilatain. Litakid. Mubalaghatan fi tulihima. Kerana bersangatan pada panjangnya itu. Jadi kita ni kalulah siang hari kita tak boleh buat kerja buat. Kalau kita qiyamul lail tak boleh nak mengaji. Baik kita tinggal qiyamul lail tu. Sebab yang lebih aula kita mengaji. Ada orang, Allah, akulah qiyamul lail. Bangun pagi, nak pergi cari makan anak bini pun mampu kerah. Tidur pula pagi. Jadi banyak susah ke benda lain. Maka ini kena tengok aulawiyah lah. Ini bukan saya mempertahankan orang yang tak mampu tu. Orang yang mampu tapi tak buat, itu dia tu dikira tak tepat lah. Dia tinggal. Thumma salla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian dia semayang 2 rakaat wa huma duna allataini qablahuma. Dan dia iaitu semayang itu 2 rakaat yang bukan kurang sikit sebelum daripada tu. Thumma salla rak'ataini, kemudian semayang pula 2 rakaat kurang pula. Yang ni panjang, pendek, pendek. Turun pula. Wa huma dunal lataini qablahuma thumma shalla rak'ataini. Wa huma dunal lataini qablahuma, bukan juga macam sebelum tu. Kau lama kau kurang. Thumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian kau kurang lagi pula 2 rakaat. Thumma autara, kemudian Nabi sembahyang 1 rakaat. Fadzalika 13 rak'atan. Mula pendek, panjang. Lepas tu pendek. 13 rakaat. Ni jadi 14 pula. Jadi bukanlah maksudnya takkid tu. Maksudnya bukanlah 3 kali semayang tu panjang. Tapi nak sebut sebagai takkid. Takkid. Mula-mula pendek. Lepas tu panjang. Lepas tu summa shalla rak'atain wa huma dunal lataini. Pendek dah. Summa shalla rak'atain, pendek dah. Summa shalla rak'atain. Tu dah. Summa shalla rak'atain nang. Lepas tu 3. Maksudnya semayang yang pendek, kita perhati dalam hadis ni 1 saja. Semayang panjang. Yang lain tu semakin pendek. Tapi kata Syekh Yusri hafizallahu taala, semayang pendek Nabi SAW itu sama dengan semayang panjang kita hari ni. Jadi jangan kita ingat, Nabi semayang pendek, baca qul huwallahu terus. Balik awal. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. Daripada Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala, bahawasanya dia tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana semayang Nabi ketika mana bulan Ramadan. Ini bukan semayang tarawih, tapi semayang malam. Tanya tentang semayang malam. Faqalat, lalu Sayyidatina Aisyah sebut, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli 4 la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 4 la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 3. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadan. Maksudnya tidak ada Nabi menambah pada bulan Ramadan ala 11 rakaatan, lebih daripada 11 rakaat. Yusalli 4, Nabi semayang 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya bagaimana baiknya semayang itu. Jangan kamu tanya berapa panjang. Summa yusalli 4, kemudian semayang pula 4. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya pada baiknya
keadaan sembahyang Nabi, waktu lihinna dan juga panjangnya sembahyang Nabi. Thumma yusalli thalatha, kemudian Nabi sembahyang 3 rakaat. 4 lapang, capur 3 sebelah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah. Kata Aisyah, aku kata kepada Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Adakah kamu akan tidur sebelum daripada kamu berwitir? Kerana kamu pernah mengarahkan sahabatmu salat witir selepas tidur. Kenapa kamu tidak buat sedemikian? Faqala, lalu kata Nabi SAW, ya Aisyah, inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya mata aku ni tidur, tetapi hati aku ini tidak tidur. Jadi Nabi SAW di sini asalnya sunnah kita melewatkan semayang witir. Tetapi kalau orang yang tak percaya kepada matanya, kan tak kejutkan sebelum subuh, maka dia buat awal, tak ada masalah. Tengok atas keadaan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar buat awal, buat lewat kerana dia mampu bangun awal malam. Sayyidina Umar tak mampu, tak gerak, tak larat, maka dia buat awal selepas daripada Aisyah. Wa an Aisyah, kita sambung balik pada masa akan datang, insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa bil afiyah wa habna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yubari'una hubbak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. يا جمال، يا جمال، يا جمال، يا جمال، يا جمال يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. ولا ظل له بل كان نورا، يا جمال تنال الشمس منه والبدورا، يا جمال ولم يكن الهدى لولا يا ظهورا، جمال وكل الكون